Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi ke topik seterusnya iaitu 7.2. 7.2 muka surat 211 iaitu sukatan serakan. Okey. Yang ini saya imbas balik, saya nak awak imbas semula apa yang kita dah belajar semasa di tingkatan 4. Tingkatan 4. Okey, kalau tingkatan 4 ialah data tak terkumpul. Data tak terkumpul. Maksudnya dia bukan data yang, dia tak banyak lah, datanya tak banyak. Dan dia tak perlu buat jadual pun tak apa. Sebab tu kita panggil data tak terkumpul. So, kalau dalam data tak terkumpul, julat kita akan cari julat di mana julat ialah nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Okay, ini kita ulang balik yang tingkatan 4 punya. Kita imbas balik, ulang kaji balik. Okey, yang ni tak ada dalam tak adalah dalam muka surat 211 ni cuma nak imbas balik. So contohnya data ni disusun. Kalau data tu kalau tak tersusun pun kita boleh tahu di mana nilai terkecil. 14, nilai terbesar 40. So julat ialah yang besar, nilai besar tolak nilai yang terkecil. So 40 tolak 14, 26. Okey, kalau dalam data tak terkumpul juga, kita boleh cari julat antara kuartil iaitu kalau julat antara kuartil, pertama sekali kita kena cari median iaitu yang berada kedudukan tengah-tengah data. Okey, kemudian kita cari kuartil pertama iaitu kedudukan tengah-tengah data sebelum median. Okey, yang ni sebelum median. Dan kuartil ketiga, kedudukan tengah-tengah data selepas median. Ni kuartil 3, ni kuartil 1. So nak cari julat antara kuartil, tolakkan sahaja. Q3 tolak Q1. Sama dengan ni. So ini ulang balik. Bagi yang belum ulang kaji balik, ni awak kena refresh balik lah. Lepas ni buka balik buku tingkatan 4. Okey. Yang ni pula formula variance dan sisihan piawai. Sebenarnya variance dia ada dua formula. Ada dua formula sebenarnya sama aja. Cuma kalau formula pertama tu dia banyak jalan kerja dia. Banyak dia punya cara lah tapi dia sama aja hasil Jadi saya terus kepada formula yang kedua. Ni formula kedua. Di mana variance ni biasa kita guna simbol macam ni kan. Sebenarnya ni sigma, sigma kuasa 2. Tapi kalau kita sebut variance je kita dah tahulah ini sigma, dia ada kuasa 2 lah. So sama dengan hasil tambah F darab X kuasa 2. F darab X kuasa 2 per hasil tambah F. F ni ialah kekerapan. Tolak dengan X bar kuasa 2. X bar ni ialah min. Ialah min. So X bar ialah min. Okey, itu variance. Ni kita menggunakan formula yang kedua. Okey, sisihan piawai pula ialah punca kuasa 2 variance. Kena ingat balik. Sisihan piawai ialah variance tadi dipunca kuasakan. Puncakan. So sama je sebenarnya dalam dia, nampak? Puncakan dalam tu ialah formula variance. Kemudian min pula ialah atau kita panggil X bar, formula dia punya simbol ni sama dengan hasil tambah Fx. F darab X. Kekerapan darab X iaitu data bahagi dengan jumlah kekerapan. Ini bagi data terkumpul. Kalau data tak terkumpul, awak kena ulang kaji balik yang form 4. Yang form 4 punya data tak terkumpul. X bar dia ialah X kuasa per N. Hasil data tadi ditambah bahagikan dengan jumlah bilangan data. Bahagi dengan bilangan data. So ada beza. So untuk tingkatan 5, data terkumpul.
Okey. So, tadi kita dah belajar melukis graf ogive. Melukis graf ogive. So, dekat graf ogive ni, kita boleh cari, tadi kita dah belajar kan, macam mana nak cari kuartil pertama, iaitu 1/4 darab dengan 60 tu jumlah kekerapan dia lah, iaitu kekerapan longgokan dia. Kat sini 60 sebab dia paling tinggi kat sini. So dia punya ni kekerapan longgokan dia 60. So 1/4. Ingat, kuartil pertama 1/4 darab dengan jumlah kekerapan. Kuartil ketiga 3/4 darab dengan jumlah kekerapan. Okey, tapi kita kena unjurkan ke paksi X. Pergi ke graf, unjurkan ke paksi X. Median pula ialah 1/2 daripada jumlah kekerapan, unjurkan ke paksi X. Jadi julat antara kuartil ialah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Okey, ini pentinglah. Ini semua kena tahulah. Julat. So, julat. Kita lambat sikit keluar. Dia lambat sikit. Julat antara kuartil. Dia lambat keluar dekat sini. Ada masalah apa tu. Bila my viewboard ni kita dah gunakan, dia akan jadi hang sekejap. Dia hang sekejap ni. Okey. So nampak kat sini kuartil 1, kuartil 3 dan median. Penting ni, penting. Jadi jangan salah plot graf. Jangan salah plot graf. Okey. Kalau awak tengok dekat sebelah kiri ni, ni kalau tadi kalau data tak terkumpul, julat ialah apa? Nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Tetapi kalau data terkumpul, julatnya kita ambil daripada titik tengah kelas yang tertinggi tolak titik tengah kelas yang terendah. Okey, faham tak yang ni? Okay, nampak titik tengah kelas yang tertinggi. So kelas yang tertinggi yang ni 350 tolak, bukan tolak lah, hingga 399. So cari titik tengah dia. Okay, tu dia titik tengah, kena cari titik tengah dia. Kemudian titik tengah kelas yang terendah, okay, cari titik tengah yang ni dan tolakkan. Tolak dia punya bacaan dia lah. Titik tengah dia tu tolak dengan titik tengah kelas terendah. Okey, setakat ni ada soalan? Ada soalan? Cikgu, titik tengah dia tu maksudnya tolakkan ke? Maksudnya titik tengah apa? Ni. Nak cari titik tengah untuk satu kelas. Tadi formula titik tengah kan tambah bagi 2 kan? Oh, ikut dia punya tu je. Tambah bagi 2 tu. Okay. Dapat yang tu untuk yang tertinggi. Untuk yang rendah tambah bagi 2. Lepas tu yang terendah, lepas tu tolak. Tolakkan. Okey, terima kasih Farah. Okey, next. Kalau tak ada, saya pergi slide yang seterusnya. Okey, kita terus kepada contoh 9. Saya tak tengok. Awak boleh rujuk pada contoh 9 ya. Itu kita dah bincang sebelum ni mencari Q1, Q3 jadi saya terus kepada pengiraan iaitu mencari variance dan sisihan PY. Muka surat 212. Yang ni saya nak awak sama-sama kira dengan saya. Okey, kita ada 2 kaedah. Yang pertama menggunakan jadual. Okey, kalau dalam SPM, dia biasanya dia akan bagikanlah jadual.
Dia akan bagikan jadual. Okey, dan kaedah menggunakan kalkulator tu hanya untuk sebagai semak. Semak sama ada jawapan kita betul atau tidak. Okey. So kat sini ingat ni formula variance ni. Kalau kita dah biasa guna, kita tak ada nampak pelik lah dengan formula variance ni. So apa yang perlu ialah first kali ni wajib lah. Kelas, kemudian kita letak kekerapan. Okey, yang paling penting titik tengah. Ni sangat penting. Sangat penting kalau nak menentukan kalau dia suruh cari variance. Sebab apa? Dalam formula variance ni dia kena tolak ni mean. Mean. Okey, so apa yang kita kena buat ialah kita cari dulu, kita lengkapkan jadual ni. Kita lengkapkan jadual ni. So macam mana tadi formula nak dapatkan titik tengah? Untuk kelas ni tambah bagi 2. Tambah bagi 2. Okey, so kita dah tambah. Saya nak semua sama-sama tambah. Okey, 150 tambah 159 bahagi 2. Dah tambah dulu baru bagi 2. Okey, so kita dapat 154.5. Okey, saya buat row yang atas je. Okey, F darab X. Okey, F darab X ni iaitu kekerapan darab dengan titik tengah. Okey, jadi 8 darab 154.5. Kita akan dapat 1236. 1236. Okey. X kuasa 2. Kita ambil titik tengah, kita kuasakan 2. 2, 3, 8, 70.25. Nampak tu? Dia punya nilainya besar. F X kuasa 2. F X kuasa 2 maksudnya F darab dengan X kuasa 2. Iaitu apa? F kat sini 8. Darab dengan X kuasa 2. Darab dengan 2387.25. Okey, jadi kita akan dapat 190.962. Okey. Jadi kita lengkapkan lengkapkan, boleh rujuk buku teks muka surat 212. Okey, saya kena tunjukkan juga cara bagaimana jadual ni terbentuk, sebab ada pelajar dia tak faham kenapa F tu apa, X tu apa padahal kat sini dah bagi tahu dah F tu kekerapan dia tak nampak. Okey, saya ada masalah hang sikit dia punya ni pen ni. Dia keluar tapi dia lambat. Okey, jadi kita saya tak isi ni awak boleh rujuk buku teks. Okey, tadi kita tengok jumlah kekerapan yang bawah sekali ni. Hasil tambah ni. Hasil tambah F ni 8 tambah 12 tambah 15 tambah 24 tambah 20 tambah 16. Jumlahnya ialah 95. Nanti ada juga yang tanya tu macam mana dapat 95 kena tambahkan. Okey, kemudian hasil tambah fx tadi kita dah ajar satu persatu, nanti awak isikan. Okey, hasil tambah dia ialah 17417.5. Okey. Kemudian hasil tambah fx kuasa 2 ialah juta-juta ni. 3215. 133.75. Ni kalau kalkulator ni dapat tak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngam-ngam je. Kalau lebih je dah tak boleh dah. Make error. Okey. Sampai sini. Faham tak? Macam mana nak dapatkan jadual ni? Boleh faham? Faham. Okey.
So kita dah lengkapkan jadual. Seterusnya ialah kita nak mencari menggunakan formula ni. Menggunakan formula ni kita kena cari dia punya mean dulu. X bar. X bar ialah, kalau ikutkan formula mean tadi apa? X bar ialah hasil tambah Fx bahagi dengan hasil tambah F. Okey. Hasil tambah F. Okey. Buat ingat formula tu. Okey, kita pergi sebelah. Okey. Di sini saya nak tunjukkan bagaimana jawapan yang kita kira banyak-banyak tadi tu, kita guna kalkulator. Okey, so saya nak semua standby dengan kalkulator. Okey, dekat jadual tadi ni, Fx, X kuasa 2, Fx kuasa 2 ni awak tak payah tengok. Yang penting awak buat isi padu kekerapan dengan titik tengah. Kecuali kalau soalan tu dia suruh lengkapkan jadual, awak lengkaplah. Tapi kalau dia tak suruh bina jadual, buat je sampai titik tengah. Okey, kenapa? Kita tengok Okey, so nampak ni? Saya dah asingkan sampai titik tengah aja. Okey, so apa yang perlu buat ialah kita nak cari formula, kita nak cari ni. Kita nak cari hasil tambah ni sebenarnya, yang ni. Yang banyak-banyak ni. Okey, yang banyak-banyak ni, hasil tambah Fx, hasil tambah Fx kuasa 2, hasil tambah F. Yang ini kita nak cari menggunakan kalkulator. Dah jimat masa dah kat situ. Daripada kita darab satu-satu, lepas tu ada buat salah. Okey, so semua keluarkan kalkulator. Okey, pastikan kalkulator reset all. Okey, dah sedia? Okey, awak boleh rujuk juga buku teks muka surat 212. Okey, so first kali tekan mod 2 kali. Okey, nampak tu SD. Okey, tekan 1. Okey, dah? Dah. Okey, kemudian masukkan titik tengah. Okey, dalam kes ni kita buat satu-satu. Titik tengah yang pertama ialah 154.5. Okey, tekan 154.5. Okey, kemudian kita tekan shift, tekan koma. Koma ni atas del tu. Tekan koma. Kemudian kita masukkan kekerapan. 154.5 tadi, kekerapan dia 8. Tekan 8. Tekan 8. Lepas tu tekan M tambah. M tambah. Okey. Nampak tu? Hasil keluar 8 kan? Sebab dia start daripada 8. Dia start daripada 8. Okey. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, lepas tu kita masuk lagi titik tengah. Jangan buat apa-apa. Jangan buat apa-apa. Kita masuk lagi titik tengah. 164. 164.5. Lepas tu tekan shift, tekan koma. Masukkan kekerapan dia 12. Tekan M tambah. Dapat 20. Ni sebenarnya kekerapan longgokan lah. Kita nak cari jumlah kekerapan nanti. Kita akan dapat 95. Okey? Dapat? Okey, yang lain dapat? Dapat. Kalau tak dapat cakap, saya ulang balik. Okey, kalau dapat. Kita teruskan lagi. Jangan buat apa-apa. Tekan lagi. Apa tadi? Masukkan titik tengah. 174.5. Shift, koma. Masukkan 15. Tekan M tambah. Jadi dapat 35. Masukkan lagi 184.5. Shift, koma. 24. M tambah 59. Okey, kemudian lagi apa?
194.5 shift, 20. 20 M tambah. Okay, last kali 204.5 shift, 16 M tambah. Dapat 95. Nampak tu, dapat 95. Okey, semua dapat? Dapat. Satu-satu saya tunjuk sebab dekatan 4 saya tak ada kaedah ni, mungkin saya tak perasan. Okey. Kemudian jangan buat apa-apa, tekan, tengok saya ni paparan dekat sini. Yang warna kuning ni. Tekan AC, tekan shift, tekan 1. AC yang ni, yang off ni kan. Tekan AC, tekan shift, tekan 1. Okey, keluar tak? Sama tak seperti saya ni? Keluar tak? Keluar. Keluar. Ada tak yang tak keluar? Tak keluar kena buat balik. Kena buat balik daripada tadi tau, titik tengah. Sebab dia akan gunakan yang data kita buat tadi tu untuk jawab yang ni. Okey. Seterusnya, pilih satu untuk, kalau siapa yang tak nampak saya tulis balik. Pilih satu untuk Fx kuasa 2. Satu untuk Fx kuasa 2. Okey, keluarkan balik kalkulator tadi. Sebenarnya kalau dalam screen calculator awak tu, dia tak ada F kan? Dia ada Sx kuasa 2, betul tak? Betul. Sebenarnya dia adalah untuk Fx kuasa 2. Jadi kita tekan 1. Tekan je 1. Okey. Kenapa dia kuasa 2? Tekan sama dengan. Nampak tak? 3215133.75. Seperti yang dalam jadual tadi, Fx kuasa 2. Nampak? Dapat tak? Dapat. Ada yang tak dapat? Boleh Okey, itu untuk Fx kuasa 2. So magic kan? Jadi kita tak payah nak susah-susah kira. Kita terus dulu. Cuma awak kena ingat step ni lah. Guna kalkulator ni. Okey. Seterusnya, pilih 2 untuk hasil tambah Fx. Untuk dapatkan 174,175 tadi kan? 0.5 ni. Tadi yang kita buat dalam jadual tadi tu. So tak payah nak buat susah-susah jadual. Okey, kita tekan 2. Tekan 2. Tak boleh. Tekan balik. Shift AC. Shift 1. Okey. Tekan 2. Dapat tak? Dia hilang tak data? Okey, alhamdulillah tak hilang. Okey. Kena tekan balik AC, shift 1, lepas tu tekan 2. Nanti dapat keluarlah 17417.5. Okey. Dapat? Okey. Dapat. Dapat Kalau saya laju cakap bagi tahu Okey, last kali kenapa untuk yang ketiga tu. Okey, pergi balik AC, tekan shift, tekan apa tadi, pilih 1 tadi kan? AC shift 1, pilih tekan 3. Tekan sama dengan dapatlah 95. Okey, 3215133.75. Okey, ni Fx pula 17417.5. Kemudian ini
95. Okey. Setakat ni ada masalah tak? Perlu ke saya ulang balik? Kalau nak ulang bagi tahu. Semua boleh Boleh. Boleh. Okey. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita bila dah dapat data ni senanglah, kita boleh dapatkan variance, iaitu ni tadi formula ni, iaitu hasil tambah Fx kuasa 2 per hasil tambah F tolak X bar kuasa 2. Okey, jadi kita masukkan terus data yang kita ambil daripada kalkulator tadi. 3. Dia dah tak. Awak tekan dah. Awak cuba tekan kalkulator. 3, 2. Dah mudah. 3, 2, 1, 5, 1, 3, 3.75. Kemudian per dengan 95. Okey, tolak X bar tadi ialah min. Min ialah formula dia. Okey, sebelum nak cari variance kita kena cari min dulu. Lupa saya tak nak tunjuk tadi. Okey, nak cari min guna formula Fx per F. Iaitu Fx tadi ialah 17417.5. bahagi dengan 95. Okey, ni saya padam. Bahagi dengan 95. Okey, so min awak akan dapat 183.34. Okay, dia agak lambat ni. 0.34. 183.34. Okay, so kat sini 183.34 dikuasakan 2. Okay, so apa yang awak perlu buat? Buat satu-satu. Jangan terus tolak. Okay, selesaikan yang 3215 ni. Okey, 0.75 ni bahagi dengan 95. Kemudian barulah tolak dengan 183.34. Okey, sebab kita tak nak dia ada kesilapan. Kalkulator ni kadang-kadang dia tak baca, dia tak valid kalau kita tak buat betul dengan cara yang betul. So dapatlah 229.1856. Okey, semua saya minta tekan kalkulator. Dapat tak? 229. Saya lambat lagi keluar ni. 229.1856. Dapat tak? Dapat. Okey. Alhamdulillah, bagus. Okey, ni saya tak boleh keluar lagi ni, tak keluar. Okey, jadi kalau nak dapatkan sisihan piawai, ialah puncakan sahaja tadi. 229.1856. Okey, semua tekan kalkulator. Puncakan. Dia tak nak keluar ni semua. 1. Okey, ni kita betul 2 tempat perpuluhan. Betulkan 2 tempat perpuluhan. Okey, puncakan dapat tak? 15.14 ada 2 tempat perpuluhan. Sebab dia nak liter yang terhampir. Okey, dapat tak? 15.14. Dapat. Okey, dapat. Okey, setakat ni ada soalan? Okey, kita tengok balik contoh 10 tadi. Contoh 10 ialah tentang data terkumpul.
Okey, kalau diberi jadual ni, kena lengkapkanlah jadual dalam SPM. Kalau dia tak beri, awak buat je sampai titik tengah dan kemudian guna kalkulator untuk cari nilai fx kuasa 2 dengan nilai fx. Guna kalkulator saja. Kaedah kalkulator tadi boleh rujuk balik buku teks muka surat 212. Okey, cuma yang dalam buku teks tu, yang muka surat 212 tu nombor 3 tu jangan tengok. Jangan tengok. Awak kena tengok, ingat balik apa yang saya dah ajar tadi. Okey, seterusnya. Ni dia. Ni tadi patutnya saya tulis kat sini lah. Cara. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, tak ada. Okey, saya teruskan ke contoh 11. Saya stop sharing ni. Okey. Okey, sikit lagi kita habiskan. Sikit lagi. Contoh 11. Muka surat 214. Okey, sebelum tu kita tengok bagaimana membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data terkumpul. Okey, data terkumpul. Okey, ni kita panggil plot kotak. Awak kena ingat semula apa yang kita dah belajar masa di tingkatan 4. Kita ada juga belajar plot kotak ni. Daripada plot kotak kita boleh tahu apa median, kita boleh tahu kuartil, julat antara kuartil 1, kuartil 3. Kemudian kita boleh tahu julat, cerapan terendah, cerapan terbesar. Okey. So kat sini ada 3 jenis taburan dalam plot kotak ni. Taburan simetri, buka muka surat 213. Okey. Yang A ialah taburan simetri, iaitu dia tengah-tengah lah, dia center. Median berada di tengah-tengah kotak dan sungut adalah sama panjang. Ni sungut dia. Okey. Graf bagi gambar rajah B1 ialah taburan pencung ke kiri. Pencung ke kiri. Pencung ke kiri tu kan saya ajar guna tangan kita. Kemudian yang gemuk kita sebelah kanan kan. Jadi yang ini ialah ibu jari kita ke kiri. Ke kiri. So taburan pencung ke kiri bermaksud jika bahagian kiri kotak lebih besar, maka taburan data ialah pencung ke kiri. Okey, seterusnya jika bahagian kanan kotak lebih besar, maka taburan data ialah pencung ke kanan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, jadi daripada plot kotak ni, walaupun nampak mudah, awak kena tahu kat mana median. Ni saya tunjuk balik ni masalah pen saya ni. Saya nak conteng pun tak boleh. Okey, ni. Okey, kita tengok ni. Nanti saya tanya ni, mana Q1, Q2. Saya besarkan. Okey, ini tengah-tengah ni ialah apa? Tengah-tengah ni. Q2 tu apa? Median. 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 Yang ada ni, apa nama ni? Palang. Palang ni. Palang.
Sebab tu dia kata pencong ke kiri. Sebab apa? Nampak ni? Jika bahagian kiri kotak lebih besar, maka taburan ialah pencong ke kiri. Kotak yang dimasukkan ialah ni. Ni median, sebab kita dah kenal pasti median. So kotak ni sebelah kiri kan? So dia pencong ke kiri. Ni median tengah-tengah, kotak yang besar sebelah kanan. So dia pencong ke kanan. Okey, faham Okey, Q1 ialah sama fungsi dia, iaitu Q1 mestilah berada di tengah-tengah sebelum median. Sebelum median. Fungsi Q1, bukan fungsilah, kedudukan Q1 mestilah berada tengah-tengah sebelum median. So kalau sebelum median kat sini, ni median. So sebelum dia ni kan. So yang tengah-tengah ni Q lah, Q1. Okay. Kalau dalam kes ni, walaupun sesungguhnya panjang, sesungut pula sungut. Okay. So Q1 yang di apa tu, sebelum median, data yang di tengah-tengah itu kita panggil Q1. Sama juga yang ni, Q1. Okay. Q3 pula apa? Q3 tu apa? Tengah-tengah. Tapi tengah-tengah mana? Selepas median. Yes, betul. Tengah-tengah selepas median. Ni dah dia selepas median. Okey, yang ni pun selepas median, tengah-tengah kat sini. Ni selepas median, tengah-tengah kat sini. Ingat, median tu yang palang tu. Tu. So, soalan boleh tanya dekat sini. Kemungkinan mungkin keluar kertas satu soalan kat sini. Dibagi data, disuruh kenal pasti. Mana satu, Q1, Q2. Saya rasa kertas satu lah yang akan keluar macam ni. Okey, kita pergi contoh 11. Saya lajukan. Saya harap awak dapat faham lah. Kita pergi contoh 11. Okey, ni OGIF. Menunjukkan bagi jisim dalam gram bagi 90 biji belimbing yang dicatatkan. Bina satu plot kotak berdasarkan OGIF tersebut. So, nampak? Daripada nak tahu plot kotak, kena tahu dulu median, kena tahu Q1, Q3, nilai minimum, nilai maksimum. Okey, kat mana nilai maksimum? Kita balik pada plot kotak tadi. Kita berbalik pada plot kotak tadi. So, yang depan sekali ni, yang depan ni ialah nilai minimum. Yang belakang ni adalah nilai maksimum. Okey. Yang ini sebenarnya ni, ini adalah graf. Graf ni, graf. Graf. Ada kotak-kotak lah. Kotak. Okey, graf. Cuma dia tak ada paksi Y lah. Dia cuma, dia ada skala nombor dia. Ada skala nombor. So, kita tengok kat sini. Okey, so pertama sekali kita tengok dia punya nilai minimum dulu. Nilai minimum. Nilai minimum ialah 80. Nilai maksimum yang paling tinggi ialah 150. Okey, 150. Okey, betul Kat sini ada gambar tak? Okey, dia ada gambar situ je. Okey, lepas tu dah dapat nilai maksimum, nilai minimum. Awak kena cari Q1. Darabkanlah 1/4 daripada jumlah data kat sini iaitu 90. So 1/4 darab 90. Dapat 22.5, unjurkan ke paksi X, kita dapat 116. Okey, kemudian median pula. 1/2 darab 90 dapat 45. Unjurkan ke paksi X, kita dapat 123. Okey, masing-masing rujuk graf Seterusnya, Q3. 3/4 darab 90 sama dengan 67.5. So, kita unjurkan ke paksi X, kita dapat 128. Okey, soalan dia suruh, bukan suruh lukis OGIF, tetapi dia suruh lukis plot kotak. Ni yang saya kata tadi ni. Ini sebenarnya graf, tetapi graf paksi X, paksi Y tak ada.
Okay, so kita plot macam mana? Kita tengok minimum tadi 80. Maksimum berapa? 150. 150. Okay. Skala macam mana skala? Skala. Okay, berapa unit kat sini? 10 kan? Boleh je. Nak buat 20 boleh. Dia tak tetapkan. Tak tetapkan. Nak buat 80, 85, 90, 95 pun boleh. Tak ada masalah. Ikut kita. Kecuali kalau dalam arahan, dia suruh ikut skala yang diberi baru kita buat. Tapi mesti seragam. Kalau 10 unit, semua 10 unit. Jangan sekejap kat sini 80, sini 90. Tiba-tiba kat sini 99. Tak nak lah, dia kena seragam. Okay, kemudian lepas kita dah tentukan minimum dan maksimum, kita tentukan dulu median. Okay, median ialah apa tadi? 123. So, kena pandai baca graf. Kalau kita buat satu kotak satu unit, so 123 dekat kotak yang ketiga. Ni buat median. Ni median Okay, ni median. Okay, seterusnya buat apa? Q1 116. 116 kita buat dot. Q1 kita buat dot. Q3 128. Kita buat dot. Okay, nampak? Jadi kita buat sungut dia lah. Buat sungut dia. Okay, buat sungut. Ambil pembaris. Baris sungut dia. Yang ini kotak. Okay. Dan labelkan kita punya tu iaitu GSIM gram. Macam mana nak tahu label dia? Kita lihat pada graf tadi. Graf tadi kat sini Pak CS-nya ialah GSIM. Okay, jadi graf data plot kotak ni ialah pencong ke mana? Ke kiri. Ke kiri. Sebab bahagian kiri plot kotak lebih besar daripada bahagian kanan plot kotak. Okey. Ada soalan? Senang kan yang contoh 11 ni? Boleh buat tak agak-agak? Okey. Tadi saya... Okey. So, saya stop sekejap. Saya stop record.